Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak Nazim Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru hadirin, hadirat muslimin, muslimat ini kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberikan kesempatan, keizinan, kesihatan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke masjid ini, solat Isya, kemudian solat tarawih berjemaah. Moga-moga Allah menilainya sebagai amal-amal saleh yang boleh memberatkan timbangan mizan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dah 5 hari kita berpuasa. Malam ni kita masuk malam yang ke-6 dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga yang Ramadan yang telah lalu, yang sedang kita hadapi dan juga yang akan datang ini menjadi tiket yang terbaik, menjadi amal-amal saleh, menjadi bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan sebahagian daripada hadis Nabi yang Nabi sebutkan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Moga-moga amal-amal kita itu dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan tarawihnya, dengan sedekahnya, dengan amal-amal lain menjadi tiket untuk Allah ampunkan kita dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan berbicara satu tajuk. Bila sebut Ramadan ni macam-macam angle orang boleh ambil. Jadi saya nak ambil satu sudut pada malam ini, nak melihat bagaimana kesungguhan Nabi SAW dan salafus salih, bagaimana mereka ini berdamping dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan kita ketahui bahawa Ramadan merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah Taala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkan Al-Quran, yang mana Quran itu menjadi petunjuk, menjadi hidayah. Ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, banyaklah ayat-ayat yang menceritakan bahawa kelebihan bulan Ramadan salah satunya ialah pada Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Tidak boleh kita nafikan. Dan bila turunkan Al-Quran, tentulah ada kemuliaan pada Ramadan itu, dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Dan kita umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan dengan adanya Al-Quran. Berbeza dengan umat yang lain. Umat lain kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kita dimuliakan dengan Al-Quran. Dan bila Allah anugerah Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar tentang Quran kemudian mengajarkannya. Dan Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran fa innahu, sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Dia menjadi syafaat kepada pembacanya. Dan kalau kita tengok hadis yang Nabi sebut ni, Nabi sebut dia berada pada level yang cukup rendah. Iqra'u. Iqra'u maksudnya baca. Jadi tuan-tuan semua boleh baca, kan? Baca je. Dia tak suruh sampai level tadabbur, suruh berfikir, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, kan? Dia tak suruh, tapi dia suruh yang Nabi sebut iqra', baca. Maksudnya baca ni samalah level dengan anak kita umur 7, 8 tahun, 4, 5 tahun yang boleh baca Quran. Kita pun level tu juga. Maksudnya tuan-tuan kalau umur 60, 70 tahun baru iqra' 1, iqra' 2, fadilat dia sama, kan? Maksudnya iqra' tu level dia paling rendah. Yang mana bila Nabi sebut tu semua orang boleh dapat. Orang cerdik, orang pandai, orang baru belajar Quran. Bila dengan level kita baca je Quran itu, kita akan dapat pada hari kiamat nanti satu syafaat. Dan tidak lain dan tidak bukan, bila hari kiamat ni yang kita nak adalah syafaat.
ketika mana kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok-tengok banyak dosa kita daripada pahala. Ketika itu kita pandang kanan, pandang kiri, siapalah boleh bantu kita. Dan salah satu yang Nabi sebut ialah syafaat daripada Al-Quran. Ketika itu Quran akan datang memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Moga kita dapat syafaat tersebut. Jadi level yang Nabi sebut tu Iqra, baca. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni kita ada tadarus Quran. Bila sebut baca tu, orang yang pandai boleh baca, tak pandai pun boleh baca. Baca sangkut-sangkut lagi banyak pahala, kan? Jadi satu matematik yang Nabi sebut, yang matematik dia, perkiraan dia tak sama dengan matematik biasa, kan? Mana ada 1 campur 1 jadi 1, kalau betul dapat pahala, tapi ni kalau salah dapat 2 pahala, kan? Jadi matematik dia tu lain sikit. Nabi sebut ya tak. Nabi sebut dalam hadis, kalau kita baca Quran ya tak, baca sangkut-sangkut, susah nak sebut makhraj hurufnya, sifat hurufnya, dengungnya tak sempurna, ya tak, kan? Tak, bila kita sebut, kita baca, maka di situ falahu ajran, dapat dua pahala, bukan 1 pahala. Tuan-tuan baca Quran, belajar, salah, dapat 2 pahala. Kalau baca betul, 1 pahala. Mana untung? Untung salah lagi, kan? Tapi jangan pula baca salah. Nabi nak tasjid bagi kita sungguh baca Quran, supaya umat Nabi Muhammad ni dia tak rasa, alamak aku ni tak pandai lah baca Quran, kan, malu lah, segan, kan? Tak pandai baca, dapat 2 pahala. Nabi letak satu matematik yang terbalik. Betul dapat satu pahala, salah dapat 2 pahala. Tapi kalau betul tu adalah ganjaran lain. Nabi sebut ma'asafaratil kiramil bararah. Quran ini dia ada satu makhluk Allah, malaikat yang nama dia safaratil kiramil bararah. Satu malaikat yang Allah Ta'ala cipta. Malaikat ni kerja dia berdamping dengan Quran. Dia menjaga Al-Quran bermula daripada sisi Allah di Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia dekat Baitul Izzah. Dan bila Quran itu diturunkan, dibawa oleh Jibril, malaikat ni dia sentiasa menjaga Al-Quran. Itu nama dia, malaikat Safaratil Kiramil Bararah. Dia menjadi duta Quran. Jadi orang yang boleh baca Quran, yang dapat 1 pahala tadi, dia ada kelebihan lain. Dia bersama dengan malaikat yang nama dia Safaratil Kiramil Bararah di hari akhirat kelak nanti. Kalau salah, dapat 2 pahala, kan? Jadi tuan-tuan, kena semangat baca Quran. Saya nak angkat satu hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersungguhnya membaca Al-Quran. Qiyam Nabi pada waktu malam dengan Al-Quran. Hadis ni hadis riwayat Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah ni siapa dia, tuan-tuan? Huzaifah ni SU sulit Nabi. SU sulit Nabi. Nabi punya barang-barang sulit banyak diketahui oleh Huzaifah. Antaranya munafik dekat Madinah. Nabi beritahu pada Huzaifah, orang lain tak tahu. Hadis ni kata Huzaifah, dia kata satu malam, dia kata salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Satu malam aku sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila semayang, Nabi ni biasa malam dia, rumah Nabi sebelah masjid Nabi. Nabi semayang malam-malam biasa qiyam. Sahabat ni nampak Nabi masuk jadi makmum. Bukan Nabi buat formal pula, kan? Ada qiyam, kita sini formal lah qiyam, kan? Baguslah kita buat. Tapi Nabi style dia semayang, sahabat nak ikut sampai ikut. Siapa tak ikut semayang sendiri pun tak apa. Tak ada masalah qiyam malam. Macam tuan-tuan lah, bila kita ada majlis malam, imam buat qiyam, mungkin ada nak semayang sana, tak apa, dia tak jadi salah. Dan Nabi bila bila Nabi qiyam, sahabat dia akan ikut. Jadi Huzaifah ni dia kata, satu malam aku ikut Nabi SAW qiyam. Nabi dia mula-mula dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, Nabi dia baca surah Al-Baqarah. Nabi dia baca surah Baqarah. Baqarah ni panjang, tuan-tuan, 286 ayat. Kata Huzaifah, Nabi baca Baqarah panjang ni. Dia kata 100 ayat berhenti ikut Nabi ni. Kata Huzaifah, dia kata faqultu yarka inda mi'ah. Aku jangka Nabi 100 ayat, Nabi rokok ni. Sampai 100 ayat, Nabi madha, Nabi jalan terus. Kemudian aku fikir Nabi ni panjang, baca 100 dah. Baca tu, aku fikir Nabi mungkin nak habiskan surah Baqarah kot. Nabi pun baca sampai habis Baqarah. Dan aku jangka habis Baqarah ni baru Nabi akan rokok. Tapi Nabi tak rokok lagi. Baqarah berapa juzuk dah, tuan-tuan? Dekat 3 juzuk dah. Masuk juzuk 3 dah. 286 ayat.
Nabi tak rokok. Habis surah Baqarah, Nabi tak rokok. Summa iftataha An-Nisa. Habis Baqarah, Nabi baca surah An-Nisa. Baca An-Nisa. An-Nisa Nabi baca sampai habis. Aku ingat Nabi rokok, tak rokok lagi. Kemudian iftataha Ali Imran. Nabi baca pula surah Ali Imran. Lagi. Ali Imran tu dah sejuzuk lagi tuan-tuan. Sampai habis Ali Imran itu, baru Nabi rokok. Maksudnya qiyam Nabi yang Huzaifah ikut lebih kurang 5 juzuk lebih. 5 juzuk lebih. Tuan-tuan berani 5 juzuk lebih. Berdiri kan? Dia baca panjang sikit belakang dah. Kan? Buat-buat batuk lah kan? Kan? Ini dia kata malam ni je lah, besok tak ada kan? Memang salam tinggal imam je, makmum tak ada dah kan? Panjang sikit, gaut lah, kecil manis lah, darah tinggi. Time tu semua penyakit datang kan? Kemudian kata Huzaifah, dia kata, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Sifat bacaan Nabi itu dengan Quran itu bagaimana? Mutarassilan. Mutarassilan ni satu bentuk bacaan yang tenang. Tenang, tadabbur, menghayati makna-makna. Itu bentuk bacaan Nabi. Bukan macam bacaan yang viral lah kat WhatsApp kita tu, terawih dia kan. Dia baca Fatihah dengan surah tu sekali, satu nafas. Bukan Fatihah aja. Bismillah sampai waladhdallin dengan surah, satu nafas aja. Dalam 6-7 second. Kan? Lepas tu rokok kan. Dia kasi gitu. Tak, mutarassilan. Macam Nabi tu tenang, relax, kan? Tenang bacaan Nabi. Kemudian kata Huzaifah tahan. Dia duduk belakang. Elok dia semayang dengan Nabi. Kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nabi bila sampai ayat tasbih yang menceritakan tentang nak mensucikan Allah, kebesaran Allah, Nabi dia akan bertasbih. Maksudnya bacaan Nabi dia baca, ada ayat tasbih, Nabi akan berhenti. Nabi akan bertasbih kepada Allah. Kemudian kata Huzaifah, idza marra bisu'alin sa'ala. Bila tiba ayat-ayat untuk berdoa kan, Nabi dia akan berhenti berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nabi akan berhenti, Nabi ulang, Nabi baca. Ini bentuk bacaan Nabi. Kemudian kata Huzaifah, idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Bila sampai Nabi baca ayat-ayat yang cerita tentang neraka, azab, Nabi akan berhenti. Nabi akan berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu bentuk bacaan Nabi. Qiyam Nabi dengan Quran. Summa, dia kata kemudian, summa raka'a. Kemudian barulah Nabi rokok. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Nabi rokok macam biasalah. Nabi baca subhana rabbiyal azim. Tapi kata Huzaifah, fakana ruku'uhu nahwa min qiyami. Rokok Nabi tu, aku kira dia punya lama dia macam Nabi qiyam tadi. Macam diri tadi. Macam baca 5 juzuk, aku rasa panjang rokok dia macam tu dah. Dia kata Huzaifah. Panjang. Ni nak ceritakan. Ramadan Nabi, qiyam Nabi. Dengan Quran, dengan salat, tahajud Nabi. Kemudian, kata Huzaifah, dia kata, summa, kemudian Nabi i'tidal, qala sami'allahu liman hamidah. Nabi sebut sami'allahu liman hamidah. Kemudian kata Huzaifah, qama tawilan qariba mimma raqa'. I'tidal Nabi itu lama aku rasa macam rokok tadi. Kemudian baru Nabi summa sajadah. Kemudian Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi sujud kerana Nabi baca ni subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qariban min qiyami. Sujud Nabi tu aku rasa panjang dia sama macam dia qiyam berdiri tadi. Ini hadis Huzaifah ni menceritakan sifat solat Nabi dalam qiyam, dalam bangun malam dia, dalam tahajud dia, dalam dia membaca Al-Quran. Begitu ketenangan yang Nabi bawa. Yang sepatutnya kita dalam Ramadan ini, hadis-hadis begini boleh menjadi sumber inspirasi pada kita untuk kita amal, untuk kita buat. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni disebut sufidatus syayatin. Syaitan kena belenggu dah. Dia kata, wa maradatil jin. Jin jahat-jahat semua kena ikat dah. Syaitan tak ada, jin pun tak ada. Dia kata, maksudnya gangguan besar kita dah tak ada. Maksudnya kalau tuan-tuan tak dapat buat juga, kita ni lebih kurang jin dengan syaitan je lah. Tak banyak beza kan. Faham mafhum khalafah dia kan. Maksudnya Ramadan ni Allah beri kita peluang untuk kita baiki diri, dan kekuatan tu Allah Ta'ala berikan tambahan.
boleh insya-Allah. Tuan-tuan semangat, bangun. Bangun malam qiyam, dia kata. Saya kalau di Semeru ni tahun ini, ni saya promosi sikitlah. Saya di Surau Haji Maksum kita buat tahun ni satu yang rare sikitlah, yang lain daripada yang lain. Dan Ramadan ni kami buat khatam Al-Quran dalam qiyam dan qiyamul lail. Satu malam baca dua juzuk. Mula 3:30 pagi sampai lebih kurang pukul 5 pagi habis. Minggu lepas kita start dah satu Ramadan. Kita dah baca 8 juzuk dah. InsyaAllah Isnin ni akan sambung lagi. Juzuk 9, 10 teruslah. Kita akan khatam dalam 21 Ramadan kita akan khatam. Satu malam 2 juzuk. 3:30 start. Habis pukul 5. Satu juzuk tak lama baca. 3:30 dalam 35 minit. Macam itulah. 35 minit satu juzuk. Dua rakaat. Dalam 2 rakaat tahajud. Dan saya syorkan pada para jemaah bawa kursi. Solat wajib dia ada rukun qiyam. Kalau solat wajib, solat sunat dia tak ada rukun qiyam. Tak ada. Itu tuan-tuan kena faham. Solat sunat dia tak ada rukun qiyam. Jadi saya minta jemaah bawa kursi, susun kursi semua. Alhamdulillah, saya mau mula takut juga. Datang ke tak datang orang ni kan? Ya ke tak? Tapi masya-Allah, yang belakang makmum tu tak ada hafiz pun. Al-Hafuz dengan Al-Habiz saja yang belakang tu. Tapi masya-Allah, yang datang tu umur 80, 70, 60, kuat-kuat. Kata, saya jadi imam pun tak tahan duduk. Sakit lutut, saya gaut. Kata. Tapi jemaah kuat. Tengok yang 50, 60 tu steady. Sejam setengah dia berdiri boleh tahan. Tengok. Siapa tak larat, saya kata duduk. Rasa okey berdiri. Rasa lenguh, duduk. Sebab semayang sunat. Yang sunat dia tak wajib berdiri. Cuma kalau dapat berdiri tu lagi kuat lah. Bagus. Satu bagi semangat kepada ahli-ahli jemaah untuk qiyam. Dan tuan-tuan kalau berminat boleh datanglah nak test. Kita dah khatam Quran dalam qiyam. Masya-Allah hadiri. Minggu depan kita akan hadiri ikut jadual dari iklan-iklan. Okey, saya rasa itu aja untuk malam ni perkongsian kita, dan kita melihat bagaimana Nabi SAW itu berdamping dengan Quran, cara qiyamnya, cara bentuk bacaannya, cara salatnya, ketenangan yang Nabi bawa. Moga-moga menjadi inspirasi kepada kita dan dapat kita terapkan. Kita cuba plan diri kita, cuba buat Ramadan ni ada sesuatu yang baru yang dapat kita apply ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah para sahabat, bagaimana mereka ni berdamping dengan Quran, qiyam malamnya, dan kekuatan itu perlu kita bina. Sebab lepas Ramadan ni syaitan dengan jin dia lepas balik, kita kena berlawan balik kan. Tengah Ramadan ni kita boleh membina kekuatan. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.